Yang kedua, apa ubat yang baik untuk mengubati penyakit was-was? Kadang-kadang orang yang bergelar ustaz atau ada PhD pun terkena penyakit was-was dalam ibadah. Salah satu ubat dia lah yang disebut oleh ulama, baca muawwidhatain, amalkan bacaan muawwidhatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, sampai akhir. Itu salah satu. Yang kedua, bagi saya, pada pendapat saya, nak menghilangkan penyakit was-was ni, dia kena terbuka dalam mazhab, kena terbuka, kena belajar hadis, dia akan selesai masalah. Belajar hadis, dia akan selesai. Tak ada lah was-was itu. Sebab kita kata kalau ia pun tak apa. Misalnya, aku niat ke tadi mandi junub, kalau tak niat tak sah kan. Aku niat ke tadi wuduk tadi, sampai memang saya sendiri pun pernah tengok was-was itu. Dia selam muka dia dalam kolah tu. Sebab masa basuh muka tu lah kena niat kan. Kalau basuh gini dia tak mari niat tu. Jadi dia selam tu, dia cuba niat lah masa tu. Lama dia selam. Kesian. Saya pernah tengok sendiri tu. Kalau kita belajar hadis dan terbuka dari segi mazhab, selesai. Mudah. Aku niat kata. Ingatlah, Imam Abu Hanifah kata tak niat pun sah. Berapa ramai, juta-juta orang pakai macam tu. Tak ada apa-apa. Kita tu sibuk buat masa, oleh kerana kita ni ada penyakit elok, kita pakai yang tu. Kemudian kita nak pakai yang ni pula, tak apalah, itu cerita lain. Untuk mengubat sekurang-kurangnya, ini penawar. Mandi junub sama juga. Niat ke tidak? Ya, jadi dia penyakit was-was kan? Macam mana saat dia dah mandi lah, macam dia kata tak niat. Itulah masalahnya. Tak boleh lah, pasal kena niat kan. Dia kena niat. Begitu dia niat. Sebab ayalah, kita kata begitulah senang kan. Tapi bagi dia tak boleh tu. Jadi dia kena ingat, mazhab Hanafi tak ada niat mandi junub, mandi wajib, dia sah. Pakai yang itu. Dia nak mari lagi, mari. 1000 kali. Tak jadi apa tu. Barulah syaitan tu tersengit saja. Syaitan itu melopong tengok gitu. Dia tak boleh permain-mainkan kita lagi. Sepatutnya kita ingat, aku nak lawan syaitan. Ya. Iyalah. Masalah talfiq tu sendiri pun macam usul tadi masih lagi khilaf. Macam tadi kan usul dah tu, tapi usul pun masih lagi khilaf. Sama juga dengan talfiq. Jadi kita pakai yang kata boleh lah. Kalau kita pakai yang kata tak boleh, memang tak boleh. Jadi kita kena daripada awal lagi pilihnya kata boleh. Jadi kesian. Masalah usalli tu pun yang satu hal juga. Kuat usalli tu, berapa kali dia takak cepat pun tak dapat. Tetapi bila imam tu, yang peliknya, bila imam tu rokok tu nak bangun, dia dapat pula. Orang lain semayang ke Ustaz? Itulah. Sekali saya nak semayang kan, orang lain tu semayang kan. Itulah. Jadi benar-benar bagi saya, penawar yang terbaik ialah bersikap terbuka. Ambillah mazhab lain dalam masalah itu. Kalau kita kata kita ni jenis apa ni orang kata penyakit beser, keluar air kencing tu sikit-sikit, keluar air kencing tu sikit-sikit. Mungkin kalau ikut mazhab Syafi'i pun dia tak apa, cumanya dia itu sikit, susah sikit. Kalau mazhab Malik ataupun Bukhari, tak kisah. Tak kisah, keluar banyak pun tak jadi apa, tak batal air sembahyang tu. Sembahyang pun sah. Tak najis, dia tak kira najis sebab itu penyakit. Najis ni kalau keluar mengikut cara biasa. Ini sudah penyakit. Orang biasa yang sihat tidak macam itu. Dia kira yang keluar melalui saluran itu menurut cara biasa, mengikut
dalam keadaan kita sihat. Kalau kita sakit, tak. Berapa ramai orang terkentut, terkentut, selalu terkentut, tak boleh nak kawal. Macam lulus gitu. Berapa ramai macam tu. Jadi susah juga tu. Banyak perkara lah yang susahnya nak sembahyang. Kemudian kalau nak mengaji Quran, baca sikit, oh dah batal air sembahyang, pergi ambil air sembahyang pula. Lepas tu terkentut pula, pergi ambil air sembahyang pula. Lama-lama pakai tak baca tu malas. Itu jadinya. Kita cuba ambil, sebenarnya kadang-kadang syaitan dia ambil kesempatan daripada benda-benda macam inilah. Itulah syaitan yang bernama waswas tu. Ada syaitan bernama waswas. Dia ambil kesempatan daripada benda macam ni. Sebenarnya dia tak mahu kita baca Quran. Dia buat, ambil kesempatan. Dia timbulkan, kamu kalau tidak berdosa, kamu tak boleh begini. Lama-lama kita tak baca Quran, dia suka. Sebab itu cuba kita ambil yang menyebabkan dia sedih. Dia menangis. Sebab syaitan ni dia menangis juga, dia sedih juga. Dia lari, dia sedih, dia kurus. Dia kurus juga. Duduk dengan orang-orang yang kuat, orang yang boleh lawan dia lemah. Jadi cuba kita buat begitu. Bagi saya, penawar waswas yang paling baik ialah bersikap terbuka dalam masalah-masalah macam ni. Kita kena ingat berapa juta orang yang duduk pakai macam tu. Tak ada apa-apa. Senangnya kita tengok. Ini kenapa kita jadi susah? Kita tengok pergi luar negara, dia sebenarnya Allah sudah. Kita ni rata-rata berapa ramai yang macam tu. Berapa puluh kali takbir pun tak jadi. Jadi sini kita tengok was-was di dalam bersuci dan juga di dalam niat semaya. Serupa dalam semaya kau apa-apa, was-was ni adalah merupakan bid'ah yang keji. Bid'ah yang keji. Tak boleh. Tak boleh. Tapi hal ni kau ke mana? Orang lain kata tak boleh juga. Tapi setengah-setengah orang dia suruh pun. Dah tak yakin lagi. Kena buat lagi. Tak yakin lagi. Lama lagi. Tak esok ke diri. Siapa? Tak esok ke diri. Tapi kalau kita tengok Imam Suyuti, Imam Syafi'i kata, enggak. Enggak kalau setahun. Ambo tu dua ayat Imam Syafi'i kata ni. Bukan ambo kata ni. Kalau nak ngaruh ke Imam Syafi'i. Apa Imam Syafi'i? Dia kata lagu tu. Dia kata cacat akal. Teks dia tu. Al-waswasatu fi niyyati shalah wa taharati min jahlin bisyar'i au khablin fil aqli. Ada cacat pada akal. Imam Syafi'i kata lagu tu. Memang pun kalau kita tengok orang waswas ke, gelok dia. Jadi hal ni memang ialah sia. Ada dekat rumah saudara tu, nak cerita sikit dia. Ada dekat rumah saudara tu, dia main metok berapa segar. Lillah, jalan kadang-kadang pakai kota baru dia jalan kaki. Malam-malam duduk saja. Patu sekali dia pergi kos ada rumah budak-budak Cina depan rumah hamba misi. Bawa USN. Dua tiga kali dia pergi ketuk pintu. Dia tanya. Budak-budak tu mengadu hamba. Hamba pergi tanya dia. Dia tanya kok orang putih hamba. Kata dia ni. Dia tanya siapa you? Kata besok kecil. Hamba pun tanya ke depan rumah dia. Dia kata dulu sahabat MP tu. Kecil gitu. Bukan orang calon-calon tu dulu. Satu orang yang jadi lagu tu tak tahu apa. Tak tahu. Ada orang kata gini, ada orang kata gini. Ada kau pelik-pelik kat kedai tu kata, dia tu was-was enggak benar was-was. Dari tu lagi was-was. Kalau dia mari kedai ni dia kata dia tak ui kita jamu sayur. Dia kata tanya kita cuma dia ambil sendiri. Semua benda dia nak ambil sendiri. Semua dia ambil, dia tak ui. Kalau dia kata dia nak apa dia tanya, mana? Kita tunjuk, dia pergi ambil. Kalau kita ambil, tanya kita cuma dia kata. Was-was memang cukup kuat. Takut kita juga dah. Boleh jadi. Tak mustahil. Sebab ada lagi orang lain. Ramai dah kita nyanyi. Jadi nyanyi. Nyanyi siap. Amo sampai kecil-kecil dulu amo duduk terawih. Jadi tu imam terawih. Salah satu masjid dekat Nilai Puri tu. Tiap-tiap hari kita turun nak sahur. Adalah sore. Cikgu muda lagi. Duduk ambil air semaya.
Kita tu nak sahur. Kita tu baru bangun sahur, baru bangun tidur. Kita bangun dia nak ambil semaya. Kita gosok gigi, masuk bilik air, gotu goni, makan siap apa dah. Orang best subuh, kita tu nak semaya subuh. Dia tak sudah lagi ambil semaya. Tak sudah lagi. Duk kalah tu. Lepas tu, hak kiki, hak marah orang mari jumpa ke apa tu, adalah beberapa kiki orang mari jumpa. Ni ada seorang pula. Tak mari lagi. Orang kata anak dia agak kalau dia ambil semaya Isa masuk pukul 3 tak sudah lagi ambil semaya. Nyanyi. Baik. Jadi kiki lagu ni kadang-kadang kalau kita tanya sesetengah tok guru dia kata tak yakin, kena buat lagi. Al-aslu al-adam dia kata al-yaqin la yazulu bisyakki. Kaedah tu. Jadi amun nak sebut sikit bab ni. Biar ada sikit kefahaman dalam masalah ni. Lagu mana nak mengatasi masalah tu. Sebab masalah ni masalah besar juga. Menyebabkan orang jadi cemuh dengan ibadat. Tengah-tengah tu semaya tak sudah. Semaya tak sudah. Dia sudah semaya pun, dia tak sudah juga semaya. Dia misalnya pun, cukup pada rakaat aku buat biar 10 dah pun. Tak sudah. Tak sudah. Jadi antara punca masalah sebab kalau dia pergi tanya sesetengah tok guru kata dah tak yakin ke? Kena pergi hak yakinlah. Idza syakka ahadukum fi salatihi asalla 3 am 4 falyabni ala mastayqana. Bila mana seseorang syak dalam semaya dia semaya 3 ke 4 dia kena bina atas hak dia yakin. Hak yakin berapa? 3. Kalau tak yakinnya 4. Pergi hak 3 hak yakin. 3 bangunlah pula dia. Lepas tu turun pula. Lepas tu bangun pula. Lepas tu turun pula. 3 4 3 pula. Lepas tu naik pula, lepas tu turun pula. 3 pula. Sudah 10 rakaat pun misalnya talih dah cemuh. Misalnya dia main 3 dah. Padahal 10 dah. Padahal 10 dah. Kisah aku ni memang aku pernah hadapi. Bukan lah, mana orang mari jumpa dengan kita. Kalau dia tak ada semaya Jumaat di masjid, sudah. Mamak kadang-kadang nak gede rakaat pertama dengan tak imam. Kalau tak ada rakaat pertama kata imam dah masuk, sudah. Dia pergi tak imam rakaat dah, dia pun kelik selalu. Kalau tidak gak lepas tak imam misalnya dia bangun tak sudah. Kelik orang kekek turun. Dan kabut susah. Ditanya, kena benar atas hak yakin, letak atas hak yakin. Tu. Pergi hak tu. Begitu juga ambil air semaya. Sudah nak basuh sapu kepala dah, basuh kaki dah. Teringat, muka basuh ke tak tadi. Kita tanya, Tok Guru kata al-aslu al-adamu. Asal dia ni tak buat. Hak tu asal. Antara buat dengan tak buat, hak mana asal? Asal dia tak buat. Pergi hak asal. Tak buat. Basuh muka pula. Basuh muka, basuh tangan. Siapa nak basuh kaki teringat pula. Basuh ke duk muka tadi Lepas tu asal dia tak buat. Tak basuh pula. Basuh muka pula. Hak tu yang jadi berjejer tu ambil air semaya. Berapa kaedah? Kena ingat. Dia kaedah fiqh ni dia ada pengecualian daripada kaedah. Hak tu. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab qawaid fiqh hak besar kita akan jumpa hak. Seperti contoh dalam masalah ni. Amu petik 2 syair yang terdapat di dalam kitab Al-Fawaidul Jaliyah. Salah satu daripada kitab kaedah fiqh yang besar dalam mazhab Syafi'i. Dalam tu dia kata apa? Warajjihiz zahira fil asahima kana qawiyan bil dibati wasima. Dia kata apa? Tarjihkan yang zahir daripada yang asal. Bila mana yang zahir itu disokong lebih kuat, diikat dengan beberapa tanda. Zahir dengan asal. Kita semaya, kita kata 4 rakaat. Biasa orang semaya 4 rakaat siapa ada 10 minit, hak biasalah. Kalau hak juru tu tak sekira lah, dia semaya sore, semaya zuhur pun dia baca dekat setengah juz. Tu lain cerita lah hak tu. Hak umum kebanyakan kita. Kalau semaya 4 rakaat siapa ada 10 minit. Tak siapa 5 minit pun. Berkali tak siapa deh. Berkalinya tak siapa 5 minit. 5 minit. Kita pun semaya. Seseorang tu semaya, dia waswas. Dia memang jenis waswas. Dia main 3 4 3 4 3. Bangun pula 3 4 3 4 3.
Pada ketika tu dia tak boleh pakai dah hak asal. Al-aslu al-adamu ataupun falyabni ala mastayqana. Tak boleh pakai dah tu. Dia kena pakai bila mana berlaku ta'aruf, berlaku percanggahan di antara asal dan zahir. Asal, hak asalnya tak buat, tak buat. Hak tu asal. Zahir, hak nyata, hak jelas. Zahir disokong oleh zon qawi ataupun tidak disokong oleh zon qawi sekalipun. Hak zahir itu hak jelas. Hak zahir ini supaya kita kata kapuh. Tadi lagi duk semaya zuhur tu. Pukul 2:30 tak sudah lagi. Dari segi zahirnya sudah dah kada lagi. Sudah dah tu. Tak payah pakai hak asal, pakai hak zahir. Pegang hak zahir, tarjihkan yang zahir daripada yang asal. Itu cara dia. Itu cara dia. Ataupun mengikut rasa kita berasa lama dah ni. Banyak kali dah ni duk mai turun naik ni. Rasa. Itu disokong oleh zon qawi. Zahir disokong oleh zon qawi, mana sangkaan berat. Apa kita? Berat sangka. Disokong oleh berat sangka, maka kita pegang hak zahir, tolak hak asal. Dia ada kaedah. Begitu juga dalam masalah ambil ismaya. Kita tengoklah. Kalau lama gitu semua ambil ismaya doktornya tak basuh lagi muka. Patut kita tengok muka kita tu. Kalau lah kita cek ada tarik mata, tu yakin tu tak basuh. Orang panggil yakin tu tidak syok dah. Tapi kalau kita tak rasa tak ada dah tarik mata pun tak ada dah, nampak bekas-bekas basuh tak ada dah. Itu zahir. Zahir disokong oleh zon qawi, mana sangkaan yang berat bahawasanya telah basuh, mana zahir hak lagu tu boleh membatalkan hukum asal. Mana hukum asal di antara basuh dengan tak basuh? Hukum asal dia tak basuh, batal hukum. Pegang hak zahir. Dalam banyak perkara boleh pakai hak tu. Mana jangan pakai kaedah hak besar tu. Memang kaedah besar dia ni al-yaqin la yazulu bisyakki. Hak tu kaedah utama. 5 kaedah besar dalam kaedah fiqh. Hak tu hak besarnya. Memanglah hak tu hak asal. Tapi bawah dia tu ada lagi perincian dia. Seperti hak ni. Idza ta'arada bainal asli wal-zahir rajjih al-zahir idza wusima bindibatin wusima bindibatin. Gitu lebih kurangnya. Mana bila mana bercanggah di antara asal dan zahir, tarjihkan, kuatkan yang zahir bila mana disokong dengan sesuatu tanda. Jadi kalau ada hak tu tidak berlaku waswas. Tidak berlaku. Boleh hilang waswas dengan cara lagu. Dan juga berdasarkan kaedah yang lain juga, hak duduk bawah tu tapi dikecualikan. Seperti dalam syair tu juga dia kata, fawaidu wa rubbamal yaqinu zawaluhu bisyakki yastabinu. Beberapa faedah. Kadang-kadang yakin hilang disebabkan oleh syak. Itu nyata ada. Ni pengecualian. Asal dia memang kita kena yakin dulu. Yakin dulu. Al-yaqin la yazulu bisyakki. Tetapi di dalam sesetengah kes, syak boleh menghilangkan yakin. Bila mana berlaku pertembungan di antara syak dengan yakin, maka didahului syak, bukan didahului yakin. Di dalam sesetengah keadaan. Seperti dalam kisah ambil ismaya sana. Dalam kisah ambil ismaya. Seseorang yang ambil ismaya, bila mana dia nak basuh kaki, dia was-was. Basuh kedok muka. Pada ketika tu pegang kaedah ni. Dan juga kaedah selaginya, bila mana seseorang itu sampai kepada satu kedudukan, maka yang sebelumnya telah selesai. Seperti contoh, kalau seseorang itu dia nak basuh kaki, hak basuh muka tadi beres. Kecuali kalau pastilah ada tarik mata, ada tepek tu, tu tidak syok tu. Tapi kalau tak ada tanda-tanda tu, hak sebelum dia beres. Supaya juga semaya. Kalau kita duduk dah di tahiyat, duduk di tahiyat, hak sebelum tu kalau teringat beres. Rasa cara. Itu cara nak menghindarkan was-was. Jadi sebab apa? Sebab sini kita kena ingat ni kata-kata Imam Asy-Syafi'i ni. Imam Syafi'i kata lagu ni, jangan kita tergolong dari golongnya ya dikata oleh Imam Syafi'i siapa kau perikat ni, jangan. Nyanyo. Imam Syafi'i kata begini semua lah. Kita kena perabak lah. Cara perabak itu antara dia. Itu antara dia. Kaedah-kaedah yang terdapat di dalam qawaid fiqh. Baik. Itu sininya.